Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, puasa ada 3 kedudukan. Puasa al-umum, puasa al-khusus dan puasa khusus al-khusus. Puasa al-umum ialah menahan perut dan kemaluan dari memenuhi kehendak syahwat kita. Puasa al-khusus pula ialah menahan pendengaran, penglihatan, lidah, tangan dan seluruh anggota badan dari melakukan dosa. Manakala puasa khususul khusus ialah menahan hati dari keinginan yang buruk dan dari memikirkan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhannya. Puasa akan terbatal pada tahap ini lantaran memikirkan perkara-perkara selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Demikian juga akan terbatal puasa dengan memikirkan dunia kecuali urusan dunia yang kepentingannya untuk agama, kerana itu termasuk dalam bekalan akhirat dan bukan urusan dunia. Arbab al-Qulub berkata, sesuatu yang pada siang Ramadan tergerak keinginannya mencari apa yang akan dimakan ketika berbuka puasa, maka ditulis satu kesalahan, kerana ia lahir daripada sikap kurang percaya kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala dan kurang yakin terhadap rezekinya yang telah dijanjikan. Tahap puasa seperti ini ialah tahap para nabi, as-siddiqin dan al-muqarrabin. Puasa seperti ini tidak mungkin dapat digambarkan dengan perkataan, tetapi boleh direalisasikan dengan amalan kita. Menurut Al-Imam Ghazali juga, bagi mencapai tahap puasa al-khusus, iaitu puasa orang soleh, maka perlu menyempurnakan 6 perkara. Yang pertama, menundukkan pandangan dan menahan dari melihat perkara yang tercela dan dibenci oleh syariat, serta dari segala perkara yang boleh mengganggu dan melalaikan hati dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau kita puasa al-umum, puasa umum ni ialah puasa hanya untuk menahan lapar dan dahaga sahaja. So kita nak up sikit untuk martabat kita, kita nak mencapai tahap puasa al-khusus tu. Dan yang kedua, puasa untuk mencapai tahap al-khusus ialah memelihara lidah dari menuturkan perkataan yang tidak berfaedah, seperti gurau senda, mengumpat, dusta dan sebagainya. Hendaklah lebih banyak berdiam diri, memperbanyakkan zikir dan membaca Al-Quran. Itu tahap yang kedua. Nak mencapai tahap al-khusus tu. Dan yang ketiga, menahan dari mendengar perkataan yang dibenci oleh syarak. Ini kerana setiap perkataan yang diharamkan dituturkan, maka haram juga didengar. Justru itu Allah Subhanahu wa taala menyamakan pendengaran haram dengan memakan harta haram, seperti firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Maksudnya, mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka memakan segala yang haram, yakni rasuah dan sebagainya. Yang keempat, mencapai tahap puasa al-khusus, menahan anggota tubuh badan dari melakukan dosa seperti menahan tangan dan kaki dari perkara yang dilarang dan menahan perut dari perkara-perkara syubhah ketika berpuasa. Ini kerana tidak ada makna berpuasa sekiranya pada siang hari menahannya dari makanan halal, tetapi berbuka dengan makanan haram dan syubhah. Ini kita kena ambil berat jugalah kan. Sekarang di bazar Ramadan ni kan, macam-macam lah perkara-perkara yang syubhah. Seterusnya, yang kelima, mencapai tahap puasa al-khusus ialah tidak berlebihan ketika berbuka dengan makanan halal sehingga perut penuh dengan makanan tersebut.
Kita tidak berlebihan ketika berpuasa. Ini beli di bazar kan, gendong kan, kiri kanan ni, mutabak 2, karipap 3, kan, popiah basah lagi. Sekarang dah ada buat popiah basah tu kan, popiah goreng, macam-macam. Nasi biryani lagi, macam-macam. Lalas sekali minum air 1 gelas dah kenyang dah. Kita tidak boleh berlebihan dalam berbuka. Bagaimana mungkin seorang itu mampu mematahkan keinginan syahwatnya dan mengalahkan musuhnya, sedangkan ketika berbuka dia seolah-olah hendak mengembalikan semula makanan yang terlepas ketika dia berpuasa pada siang hari. Maksud dia apa? Dia buat apa tu? Maksud dia qada balik kan. Aku puasa siang hari ni, tetapi malam hari ada bantai kakao punya. Itu maksud dia lah. Hingga setengah mereka memakan makanan yang tidak biasa dimakannya ketika hari tidak diwajibkan berpuasa. Ini contoh dia. Ketika bulan tak puasa, mutabak lah contoh lah ini, mutabak. Bulan puasa tak ada sangat mutabak, tapi di Johor ni famous mutabak. Mutabak Kampung Kurnia, contoh lah kan. Macam-macam. Tapi di belah-belah negeri lain mutabak ni bulan-bulan biasa ni tak famous kan. Tapi bulan Ramadan dia lain macam sikit. Dia lain macam. Dia boleh sampai tahap ketagih tu ada. Tak kena mutabak sehari tak boleh bulan puasa ni. Dia kena juga mutabak tu. Okey, dan yang terakhir, mencapai tahap puasa al-khusus, kata Al-Imam Ghazali, ialah hendaklah timbul dalam hatinya rasa takut dan penghargaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia tidak tahu sama ada puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam kalangan orang yang berjaya, atau puasanya tidak diterima lalu dia termasuk dalam kalangan orang yang celaka. Kita kena rasa takutlah kan. Kita buat bulan puasa tahun ni supaya tahun depan ni kita tak jumpa dah kan. Kita buat bersungguh-sungguh kan. Kita niat kita baca Quran bersungguh-sungguh kan. Kita buat amalan-amalan yang baik, bersedekah bersungguh-sungguh dan sebagainya. Akhir sekali kan, di tahap mana puasa kita ni? Kita kena cek balik, muhasabah balik. Ada 6 perkara ni kan, untuk mencapai tahap puasa yang khusus ni ada 6 kan. Di mana tahap kan? Di mana puasa kita? Di mana tahap puasa kita? Kita puasa umum ke? Kita puasa al-khusus ke? Ataupun kita puasa khusus al-khusus? Kalau khusus al-khusus ni dia tahap para nabi lah kan, as-salihin dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang disampaikan ini nasihat ataupun tausiah pada tengah hari ini kan, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harap bulan puasa ni pada tahun ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.